saja nah. Jadi kita boleh tengok kepada pengajaran 24. Okey. Okey, sebelum tu seperti biasa bagi menambahkan keberkatan dan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam serta memohon Allah Subhanahu wa taala melindungi diri-diri kita daripada segala bala bencana yang datang. Maka sama-samalah kita beramal dengan salawat tafrijiyah ataupun salawat nariyah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء أولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Hai sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan kembali berkuliah pada pengajaran hadis qudsi yang terus disabdakan daripada lidah suci baginda sallallahu alaihi wasallam yang diilhamkan terus daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka tercetuslah satu nama hadis ini dengan nama hadis Qudus. Hadis Qudus ini bermaksud hadis yang suci, maknanya tidak ada syak dan ragu-ragu pada perawi lagi kerana yang merawikan hadis ini adalah terus daripada Allah. Kalau hadis biasa yang an tu biasanya ada martabat. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu', hadis palsu, hadis rosak dan sebagainya. Tetapi
bila hadis yang didatangkan terus daripada yaqulullahu ta'ala, maka hadis itu dikenali dengan nama masyhurnya hadis kursi. Hadis yang tidak ada lagi syak dan ragu di dalam perawinya, kerana yang merawikan hadis tersebut adalah terus daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca dulu bagi meraihkan hadis kursi ini, walaupun agak sedikit panjang, maka disunatkan untuk kita membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu ta'ala, ya bani Adam, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ya'lamul yawma alladhi tuhsyaruna fihi fawjan fawja. Wa taqumuna baina yadayir rahman saffan saffa. Wa taqra'una al-kitaba harfan harfa. Wa tus'aluna amma 'amiltum sirran wa jahra. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Lakum wa'dun wa wa'id. Fa inni ana Allahu la shabiha li. Wa laysa sultanun ka sultani. Man sama li fi dahrihi khalisa. Aftartuhu bilwani. Wa man bata bil lailati qa'iman. Kana lahu sya'nun min sya'ni. Wa man ghadda 'ainahu 'an maharimi. Ammantuhu min nirani. Fa ana ar-rabbu fa'arifuni. Wa ana al-mun'imu fashkuruni. Wa ana al-hafidhu fahfadhuni. Wa ana an-nasiru fansuruni. Wa ana al-ghafiru fastaghfiruni. Wa ana al-maqsudu faqsuduni. Wa ana al-mu'ti fas'aluni. Wa ana al-ma'budu fa'buduni. Wa ana al-alimu fahdharuni. Sadaqallahul azim. Hadis yang ke-24 yang bermaksud, wahai manusia sekalian, sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu. Oleh itu bersikap terhadapnya sebagaimana musuh. Ketahuilah, pada hari kamu semua dihimpunkan berombongan-rombongan dan berbondong-bondong, kemudian kamu berbaris, yakni berdiri di hadapan Ar-Rahman dalam keadaan berbaris-baris. Kamu membaca tulisan sehuruf demi sehuruf. Kamu ditanyakan tentang apa yang telah kamu perbuat, sama ada secara terang atau rahsia. Keterangan daripada hadis yang tersebut tadi, sungguh indah firman Allah Subhanahu wa taala dengan katanya, wahai sekalian manusia, ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam. Kita ketahui seperti biasa, hadis ini ditujukan kepada manusia, bukan kepada binatang, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada batu-batuan, bukan juga kepada alam cakrawala. Tetapi Bani Adam ini adalah manusia dan yang datang daripada sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam, seterusnya berketurunan, berzuriat hinggalah sampai kepada kita, dan wallahu alam akan bersambung hingga bila kita tak tahu, kerana itu adalah rahsia milik daripada Allah Ta'ala. Dan firman Allah seterusnya dengan sabda, dengan firman-Nya, sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu. Oleh itu bersikap terhadapnya sebagai musuh. Kita tahu dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala ulang berkali-kali yang Allah Ta'ala sebut syaitan ni musuh kamu. Ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian anak cucu Adam, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Wala ta'budu. Jangan kamu sembah. Maksud jangan kamu sembah ni, jangan kamu ikut petunjuk syaitan yang membisik-bisikkan kepada kamu. Jangan kamu dengar bisikan-bisikan syaitan yang datang kepada kamu untuk menyesatkan kamu, yang mengajak kamu melakukan kejahatan, yang membisikkan perkara-perkara yang jahat di dalam diri kamu. Dan di antaranya
tipu daya syaitan yang sentiasa dilakukan oleh syaitan ini, iaitu dia sentiasa bercita-cita untuk menyesatkan kita, sama ada dalam kita sedar ataupun kita tidak sedar. Perumpamaannya, diletakkan rasa was-was di dalam hati kita ketika mana kita lupa satu-satu perkara yang wajib. Contoh yang paling terdekat, yakni apabila kita bersolat. Ketika mana kita mendirikan solat, siap sedia di atas sejadah dengan takbir ihram yang betul, tiba-tiba kita terlupa niat untuk nak bersolat apa. 4 ke 3 ke solat ni. Ataupun mungkin kita dah berdiri di atas sejadah, di atas hamparan, di atas firas bagi menghadap Qadhi Rabbul Jalil, tiba-tiba datang satu bisikan daripada adu. Yang ni, adu ni musuh Allah, musuh kita. Yang ni syaitan. Hang ni nak semayang apa? Kita terfikir sendiri. Zuhur ke asar ke? Kadang-kadang asar tersebut ansya. Dan kadang-kadang maghrib tersebut zuhur. Itu di antara tipu daya syaitan. Kemudian kalau kata dia tak boleh dengan cara sedemikian, dia akan menunggu-nunggu kita ketika mana kita membaca Fatihah. Itu musuh. Musuh, dia akan mewas-waskan. Tadi dia kata, kita baca Fatihah tak baca basmalah. Kita tak dahulukan dengan bismillah. Sedangkan Fatihah tu dah pun sampai hujung. Dia ganggu dalam diri kita. Tadi kamu baca Fatihah tanpa dimulakan dengan basmalah. Ya ke? Kita pula patah balik, baca bismillah lain, baca Fatihah lain, menyebabkan berlaku sedikit kucar kacir atau huru-hara di dalam ibadah wajib. Itu kalau solatnya berkenaan dengan rakaat, seperti mana selalu kita bicarakan. Kadang-kadang 3, kadang 4, kadang 2, kadang 5 dah jadi. Itu di antara yang disebutkan bahawanya syaitan ini musuh kamu yang nyata. Dia tidak pernah berputus asa untuk selalu menyesatkan kita, untuk selalu mengajak kita ke arah, pertama sekali, kelemahan pada diri manusia itu lupa. Itulah senjata syaitan. Ataupun kita sebut lalai. Lalai adalah pedang syaitan. Kita mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku diciptakan daripada sejenis makhluk yang bernama manusia, yakni insan, pelupa, orang yang lupa. Maka jangan jadikanlah lupa itu sebagai teman setia aku ketika mana aku sedang beribadah wajib kepadamu. Terutama sekali ibadah yang paling agung, ibadah yang awal-awal akan Allah Ta'ala tanya kepada kita ketika mana kita masuk alam kubur ni. Pertama-tama sekali Allah akan tanya berkenaan dengan solat kita. Kadang-kadang jangan kata rakaat semayang pun kita lupa. Aku semayang zuhur ke tak lagi, tak tahu tadi. Dia nak fikir, semayang dah. Dah, ang lena bangkit tu, ang kata semayang, lepas tu hang tak semayang. Itu di antara was-was syaitan dalam diri kita. Tapi kalaulah datangnya perasaan semayang ke tak lagi, sembayang ke tak lagi, kita tak dapat keputusan, kita tak dapat bukti, betul ke aku ni semayang tadi? Maka lebih baik untuk menghilangkan rasa was-was itu tadi, kita bangkit pi sembayang. Walaupun mungkin berlaku 2 kali sembahyang, maka sembahyang yang tadi itu dianggap sebagai qada pada ibadat-ibadat yang telah lalu. Sebab syaitan ni dia memang, dia tunggu kita lupa, kita galit, dia tangkai jantung hati kita ni, dia goncang, dia kocok. Bagi kita rasa was-was. Dan perasaan was-was itulah yang menyebabkan kita jadi ganggu pada ibadah. Dan kadang-kadang rasa, sah ke tak sah ke? Sah ke cara aku sembahyang tadi? Sah ke uduk aku tadi? Bolehkah aku sembahyang? Bukankah aku beruduk dengan ayat mustakmal? Dan sebagainya. Itu di antara gangguan. Ini kata Allah, dia tu musuh kamu. Maka bersikap terhadapnya sebagai musuh. Macam mana kita punya sikap kepada musuh kita? Jangan layan. Bersikap seperti mana kita bersikap dengan musuh. Kata Allah, jangan layan dia. Bila kita layan dia tu yang duk jadi tu.
Mandi tak sudah-sudah. Basuh muka, ambil wudu ni, basuh muka tak habis-habis. Pasal apa? Kita duk layan musuh. Dia duk ada bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kata Allah, buat kat dia macam hang buat kat musuh. Ha. Pasal kalau hang ada pun, hang adalah musuh Allah dan musuh aku. Jadi anggap seperti mana dia tidak ada. Kita buat mengikut ilmu. Kita belajar. Nah, kita belajar cara berwuduk dengan betul. Kita belajar cara mendirikan solat dengan betul. Kita belajar menyusun membaca Fatihah dengan betul. Kita belajar rukun, sunat, makruh di dalam solat. Maka lakukanlah. Andai datangnya sifat was-was dalam diri, mengatakan tidak sah pada perbuatan-perbuatan kita, kita anggap ni musuh ni. Ha? Jadi jangan layan, ini syaitan. Dia tak boleh kacau kita secara nyata, secara terang. Dia akan ganggu kita secara halus, secara kita tidak sedar. Itu gangguan daripada syaitan. Kata Allah, bersikap kepadanya seperti mana kamu dengan musuh. Kita dengan musuh kita, kita tahu macam mana kita nak buat. Biar pergi kat dia. Punya pasal dia. Kita jaga kita. Jangan pergi cari dia kat tu. Kita tak cari dia, tapi dia cari kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan dia duduk dengan kita ini, jangan layan dia. Jangan layan dia. Perkara paling utama yang wajib kita buat, jangan layan dia. Ya Allah ustazah, macam manakah tak layan? Dia kacau sangat-sangat ni. Kadang-kadang dia gambarkan kepada kita gambaran yang kita tak mau nak tengok. Tapi dia mai. Kadang-kadang kita tengok, kita dengar satu-satu benda, perkataan yang kita dengar di luar sembahyang, dia akan mengganggu di dalam solat. Istimewa pula perkara yang kita runsing di luar solat, dia mai ganggu di dalam solat. Macam manakah tak layan dia? Itu di antara agenda-agenda syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dia dah bersumpah di hadapan Allah. Allah Ta'ala membenarkan kerana Allah tahu keadaan umat manusia. Allah benarkan. Allah bagi keizinan. Lalu Allah Ta'ala kata, satu makhluk tak dapat kamu ganggu, iaitu orang yang ikhlas. Orang yang kuat. Ikhlas kerana Allah. Jadi hamai kacau macam mana pun, aku tak peduli. Dan kemudian firman Allah Ta'ala lagi, ketahuilah pada hari kamu semua dihimpunkan berombongan-rombongan dan berbondong-bondong. Kemudian kamu berbaris, yakni berdiri di hadapan Ar-Rahman dalam keadaan berbaris-baris. Masya Allah, berkali-kali diulang, kita akan datang, kita akan dihimpunkan di satu tempat yang disebut sebagai mahsyar. Mahsyar ini adalah satu perhimpunan yang amat besar. Perhimpunan seluruh umat manusia bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sehinggalah sampai kepada generasi yang terakhir, bumi dihancurkan. Begitu ramainya khalaik ataupun makhluk yang bernama manusia akan dihimpunkan bersama dengan binatang-binatang bersebelahan dengan manusia. Mereka tidak dihisap seperti mana hisap kita, tetapi mereka dihisap mengikut tingkatan kezaliman yang mereka terima. Sama ada zalim yang mereka terima daripada manusia atau zalim yang mereka terima sesama mereka. Kalau zalim yang mereka terima daripada manusia, maka hendaklah perbuatan itu dibicarakan. Contohnya kita mungkin pernah menendang sekali dua, bubuh penampak ke, sepak dia ke, atau meracun binatang yang Nabi sayang. Contoh macam baru ni dia petunjuk, diracunnya kucing. Bukan sikit sampai 7-8 ekor dia bagi racun. Marah dengan sebab berak saja. Kenapalah nak diracunkan? Sedangkan binatang ni binatang yang dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu dalam makanan tu ada racun. Sekalipun kita yang berakal bak dia, racun jangan makan, pun dia tidak tahu. Yang dia tahu apa yang dihidang, apa yang diberi, itulah makanannya. Yang merosakkan dia adalah hasil perbuatan manusia itu tadi. Tunggulah ketika mana dihimpunkan di padang mahsyar nanti, kita akan dihisap
dan akan dibalas oleh binatang tersebut. Kata Allah lagi, dalam perhimpunan itu kita akan datang dalam keadaan berombongan-rombongan. Bukan macam rombongan di dunia ni. Naik bas, satu bas. Bukan rombongan macam tu lah. Rombongan yang akan datang di padang mahsyar nanti untuk menghadap dengan Ar-Rahman, Allah yang bersifat pengasih dan penyayang ni adalah rombongan manusia yang datang dalam keadaan berbeza-beza. Cara jalannya, cara berkenderaannya, cara berpakaiannya, cara penampilannya, cara percakapannya, rupa bentuknya, semuanya berbeza-beza. Tu kata Allah, hampa nak main ramai dekat aku. Allah kan Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kiamat nanti. Nah, Raja itu yang akan berada di Arash. Wallahu alam, tak dapat digambarkan bagaimana yang kita akan datang berombongan tu. Nah, kemudian Allah sebut berbondong-bondong. Kenapa digunakan istilah berbondong-bondong? Terlalu ramai manusia yang akan datang. Lalu dibahagikan oleh para alim ulama melalui firman Allah Ta'ala ini, manusia itu akan datang di dalam berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai berbondong-bondong dalam keadaan katanya berbaris-baris. Berapa barisan diceritakan oleh para ulama, kita akan datang kepada Allah Ta'ala dalam hal keadaan dengan 120 barisan. 120 barisan. Bukan cerita 73 golongan, yang tu bahagian lain. Nah, ini barisan yang Allah Ta'ala sebut di dalam hadis kursi ini. Kemudian dia kata, kamu berdiri dalam keadaan berbaris-baris. Kita akan berbaris. Nah, entah panjang mana barisan tu, wallahu alam. Bayangkan setiap satu barisan ini barisan yang seluas-luas padang mahsyar. Bukan seluas dunia. Dunia ketika itu dah pun binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di dunia semua binasa, termasuk dunia. Tetapi dihamparkan sekali lagi dengan hamparan yang disebut mahsyar, satu perhimpunan yang amat besar. Dalam hamparan itulah dikatakan manusia itu berbaris dalam 120 barisan. Dan 120 barisan itu hanya 3 saja yang beriman, yang membawa iman. Dalam 120 barisan itu hanya 3 saja barisan yang membawa iman. Sementara 117 barisan lagi semua kafir, semua kufur, semua sesat, semua membawa agama, tetapi agama yang tidak diredai oleh Allah. Yang selalu kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Kalimah ini yang selalu kita baca 3 pagi, 3 petang untuk mentaukidkan, untuk memberitakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa sesungguhnya raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, Islam itu agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku dan utusanmu. Jadi ini adalah satu lafaz taukid atau satu lafaz ikrar yang kita ulang setiap pagi dan juga setiap petang, yang diajar, yang diwasiatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Katalah, bacalah. Untuk apa? Untuk meletakkan diri kita dalam 3 golongan selepas dibahagikan daripada 120 golongan itu tersebut. Jadikan perkataan ini sebagai amalan kita, zikir harian kita, atau disebut sebagai al-ma'thurat. Al-ma'thurat ini zikir pagi dan zikir petang yang Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi yang duduk di barisan paling hadapan, yang menjadi ketua segala perbarisan-perbarisan ini, selalu beramal dengan kalimah ini, apatah kita yang kita tak tahu di manakah barisan kita, nombor berapakah kita. Kita tengoklah, baru ni saya nak pi market. Pi market. Tengok orang beratok sampai keluar market. Tak pi dah. Tak pi dah. Aku rela balik. Sebab apa? Sebab nak beratok panjang. Bukan tengah panas. Bukan di waktu matahari terik pun tidak. Dalam teduhan. Dalam keselesaan pun tak mau dah. Apatah lagi kita nak beratok di mahsyar dalam keadaan kepanasan yang amat sangat. Keadaan huru hara pada mahsyar yang amat sakit.
Matahari yang begitu panas hingga diceritakan oleh ulama hanya sejengkal di atas kepala. Bagaimanakah kita nak menahan keadaan itu kalau kita sendiri tak tahu barisan mana ke tempat duduk kita? Dan di antara amalan yang Nabi tinggalkan, beramallah dengan kalimah yang tadi kita baca. Banyak asatizah kita meninggalkan pesanan. Sebab apa? Nabi wasiat. Nabi sayang dekat kita, dia wasiat. Dan pula selepas 120 golongan tu 3 saja yang bawa iman. 117 semua kufur. Itulah kata, termasuk di antara kufur itu golongan Mu'tazilah, golongan ahli-ahli sesat, termasuk golongan Syiah yang akan dilempak jauh. Jadi hak yang 3 golongan ni macam mana pula? Dan 3 golongan ini pula Allah Ta'ala bahagi kepada 4. Allah Ta'ala bahagi pula kepada 4. Daripada 120 dibahagi 3-3. Daripada 3 barisan yang panjang itu dibahagikan pula kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama Allah Ta'ala sebut bighairi hisab. Siapa dia bighairi hisab ni? Yang tidak ada hisab. Siapa dia depan ni? Golongan muqarrabin. Golongan yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil golongan muqarrabin. Saya ulang. 3 golongan itu, 3 barisan itu dibagi kepada 4. Golongan yang pertama iaitu golongan muqarrabin ataupun disebut juga oleh ulama bighairi hisab, tanpa hisab. Depa ni memang tak kena apa terus. Tak kena tanya, tak kena timbang, tak kena apa. Kalau kata hadirnya di hadapan Ar-Rahman, walaupun dah dibentangkan neraca, mizan dibentangkan, kata Allah tidak ada hisab. Siapa golongan ni? Para-para rasul, para-para nabi, para-para wali Allah, ahli-ahli syuhada, yakni orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 golongan yang duduk di kalangan bighairi hisab. Termasuklah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni yang kata depa ni dah bangkit daripada makam mereka dalam keadaan berpakaian kemas, dipakaikan pakaian syurga dengan kenderaan-kenderaan VVIP yang menunggu, bawa terus ke hadrat Ar-Rahman. Berada di hadrat Ar-Rahman, Ar-Rahman kata, yang ni tak usah kira depa bighairi hisab. Golongan ini dipanggil golongan muqarrabin. Siapa golongan muqarrabin ini? Para-para rasul, para-para anbiya, yakni nabi-nabi, para-para aulia, yakni wali-wali Allah, para-para syuhada, yakni orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Allah, orang yang mati di dalam berperang menegakkan kalimah Allah. Mereka itu adalah golongan yang disebut sebagai golongan yang pertama, iaitu golongan muqarrabin. Golongan yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian golongan yang kedua, daripada 3 barisan itu terbagi kepada 4. Yang kedua siapa dia? Yang kedua ada disebut juga di dalam Al-Quran, Ashabul Yamin. Siapa dia Ashabul Yamin ni? Ashabul Yamin, Ashabul Yamin Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dia tanya kita, hamba tahu tak apa dia Ashabul Yamin? Ashabul Yamin ini disebut sebagai golongan kanan. Golongan kanan ni siapa? Iaitu golongan yang mendapat amal suratannya melalui tangan kanan. Dia mai ikut tangan kanan. Tangan kanan itu yang boleh mencapai suratan amalannya. Itu disebut sebagai golongan kanan Ashabul Yamin. Siapa dia golongan Ashabul Yamin? Disebut sebagai orang soleh. Ya Allah, orang soleh ni macam mana? Masih dihisab. Masih dihisab. Sebab tu, orang muqarrabin, dia tak mahu jadi orang soleh. Orang muqarrabin tak mahu menjadi orang soleh kerana orang soleh akan dihisab. Ada amalan solehnya, banyak amalan solehnya. Dalam amalan solehnya, ada juga amalan tolehnya. Ada juga maksiatnya yang bercampur aduk. Maka orang muqarrabin kata, kami tak mahu jadi orang soleh. Orang muqarrab tak mahu jadi orang soleh. Kita nak jadi orang soleh. Sebab kita tahu kita mungkin tak mampu nak sampai muqarrab. Tapi orang muqarrab tak mahu jadi orang soleh.
Dan katanya bagaimana nak jadi orang soleh ni? Orang soleh ni adalah di kalangan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram. Orang soleh ini orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang syubhah. Orang soleh ini orang yang sentiasa menjaga dirinya daripada perkara-perkara makruh. Ini orang orang soleh. Nah, kalau orang muqarrabin tadi harus pun dapat tak buat. Ha. Jadi kalau kita nak kategorikan kita yang kedua, wallahu alam, nah, saya kata kita tak berani nak menempatkan kita ni golongan nombor berapa. Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga daripada tiga barisan yang begitu panjang itu tadi adalah juga disebut di dalam Al-Quran beberapa bahagian. Ashabus Shimal. Apa dia maksud Ashabus Shimal ini? Adalah golongan kiri. Siapa dia golongan kiri ni? Allah Ta'ala tanya. Golongan kiri iaitu orang yang mencapai suratan amalan dia di sebelah kiri. Dia kata, orang yang mencapai amalan dia, suratan amal yang akan datang kepada kita, datang daripada sebelah kiri, dicapai oleh tangan kiri. Oh, banyak cerita lagi ni. Banyak cerita lagi. Siapa dia? Masih lagi orang yang bawa iman. Masih lagi orang yang beriman, tetapi keimanan dia dengan kemaksiatan dia sama banyak. Sama banyak. Tadi hak soleh, baik dia banyak, jahat dia sikit. Jahat dia sikit. Tapi kalau orang Shimal ni, Ashabus Shimal ni, sama banyak. Sama banyak. Jahat pun banyak, baik pun banyak. Dua-dua dia buat. Itu yang disebut oleh Ashabus Shimal. Masya Allah, nak letak tang mana ya Allah? Nak letak tang mana ya Allah? Kemudian mai golongan yang keempat disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pecahan yang dibuat oleh para alim ulama kita, iaitu golongan Al-A'raf. Golongan Al-A'raf ni akan duduk di atas Siratul Mustaqim, atas titik yang paling lama. Pasal apa dia duduk lama sangat? Sebab dia buat baik dengan dia buat jahat. Baik dia tak banyak, mana jahat dia lagi banyak. Dan kemungkinan, kata para alim ulama, baik dia pun banyak, jahat dia pun banyak. Tadi seri hak yang Ashabus Shimal. Hak yang ni banyak sangat. Tapi banyak sangat kebaikan, dan begitu juga kejahatan dia pun banyak sangat. Maka itu menyebabkan suratan yang didatangkan kepadanya melalui tangan kiri. Dia buka-buka. Dia buka yang Ashabus Shimal tadi, dia buka-buka. Dia kata apa? Dalam surah Al-Kahfi, ayat 49 ala sawab, mudah-mudahan betul. Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ingat balik wa wajadu ma amilu hadira. Buka-buka suratan amal tu. Kata ini golongan yang akan kata ni, yang berumur ni Ashabul Shimal dan Ashabul A'raf. Ashabul Shimal dan Ashabul A'raf yang akan mengungut bila buka surat amal. Ya wailatana, celakalah kami. Kita kata habislah. Pakai habislah kami. Ma li hadzal kitab. Ni kitab apa ni? Ni buku apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Dia tak tinggal satu perkataan pun, dia tak tinggal satu perbuatan pun, sama ada aku buat dosa paling-paling kecil atau dosa paling-paling besar, dia tak tinggal. Ni kitab apa ni? Siapa yang tukang tulis? Allah Ta'ala tak bagi tahu lagi kat kita. Allah Ta'ala berulang-ulang kali Allah cerita di dalam Al-Quran. Rasulullah cerita di dalam hadis. Kita ni ada kiraman katibin. Kita ada seorang penulis, dua orang penulis yang sentiasa menulis, yang tak pernah lalai, yang tak pernah tidur, sentiasa mencatat amal kebajikan kita. Bahkan dia kata la yughadiru saghirah wala kabirah. Dia tak tinggal sikit pun. Dia kutip perhabis. Rajin sungguh dia menulis. Kan malaikat ni muqarrabin, dekat dengan Allah. Jadi kerja tulis. Bukan lagu kita tulis banyak lenguh. Mata tak nampak, telinga pekak, tak larat, nak tidur, sakit pinggang, sakit tengkuk.
Jadi bila dapat kitab tu, Ashabul Shimal dan Ashabul A'raf ini akan sama-sama dalam keadaan marah dekat buku tu. Okey, di mana akan diletakkan Ashabul Shimal ni? Hantar pergi ke neraka terlebih dahulu untuk disiksa sehingga habis tempoh penyiksaannya. Ashabul A'raf ni akan jadi apa? Dia akan duduk di atas titian sirat sebab amal soleh dia banyak sangat, amal jahat dia pun banyak sangat. Dia bersedekah tapi sambil merungut, sambil kata macam-macam, tapi bersedekah. Nah, dia buat baik tapi sambil beletiak. Dia buat kebaikan tapi lama-lama esok ni sekali silap sikit saja dia ungkit. Nah, ini Ashabul A'raf. Kata ulama, Ashabul A'raf ni adalah golongan yang paling terakhir masuk ke syurga. Selepas habis dihisap, Ashabul Shimal yang kata dapat suratan sebelah kiri ni, lepas habis dah kena hisap, Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Tinggallah Ashabul A'raf ini nak masuk tak boleh, masih lagi diazab, berada di titian sirat, rupanya tak ke mana lagi, masih di titian sirat. Diceritakan oleh alim ulama melalui hadis Nabi SAW yang diwasiatkan oleh baginda, atas titian sirat ada 5 perhentian, ada 5 roadblock yang akan dihadapi oleh umat yang akan melintasinya, satu yang akan disoal siasat. Ni tak lepas, yang ni tak lepas macam kita lah no. Musim-musim PKP ni, kita nak ke mana-mana, kita kena ada surat pelepasan, kita kena ada alasan. Nah, ni perhentian pertama dia nak tanya apa, perhentian kedua dia nak tanya apa, ketiga dia tanya apa, keempat dan seterusnya, kelima. Begitu jugalah perhentian demi perhentian yang bakal kita hadapi di atas titian sirat. Bagi golongan Ashabul A'raf ini, setiap satu-satu perhentian memakan masa begitu lama. Kan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Sajadah, sehari di akhirat bersama dengan 1000 tahun di dunia. Lamanya, ya Allah. Baru sehari di sana. Nak duduk di atas titian sirat tu tak tahu berapa lama. Kiralah Ashabul A'raf ni sampai kira habis selesai, Ashabul Shimal disiksa, dimasukkan ke dalam syurga, barulah Ashabul A'raf boleh terlepas. Tu pun kena minta belas kasihan di kalangan ahli-ahli syurga. Ahli syurga yang mana yang ada kelebihan. Minta kasihan kat siapa? Minta kasihan dekat Ashabul Shimal. Hampa ada tak kebaikan hak lebih satu bagi dekat aku? Kalau mereka ni bersifat belas kasihan, aku adalah satu. Kalau hang mau, bagi kat dia, nak bantu dia. Nak bantu Ashabul A'raf itu tadi. Tapi di sana, orang tak mau bantu. Nah, orang semua nak bawa masing-masing nafsi-nafsi, sehingga kan para nabi semua tak mau bantu. Dia pun nak kata nafsi-nafsi, aku-aku. Nah, aku-aku. Pilah cari Muhammad. Pilah cari Muhammad. Kita nak cari Rasulullah. Malangnya Rasulullah tak nampak. Nah, kalau baginda nampak, dia main ambil. Nah, di atas titian sirat disertakan Nabi tunggu. Sambil memegang ridak dia. Nabi hulurkan ridak. Kita sebut Nabi tahu ridak dia. Capailah ridakku. Peganglah hujung ridakku. Akan ku bawakan kamu ke sisiku untuk sama-sama melangkah dalam syurga. Masya Allah. Baiknya Nabi SAW. Tapi kalau golongan Ashabul Shimal dan Ashabul A'raf ini, maka tidak ditunjuk kepada Nabi. Rupa-rupanya ada golongan tak masuk lagi. Baru masuk 2. Nah, iaitu Muqarrabin masuk dulu, Ashabul Shimal masuk kemudian. Walaupun dalam penghisapan Ashabul Yamin masuk dahulu, Ashabul Shimal yang kemudian, dan paling terakhir adalah Ashabul A'raf. Inilah yang dikatakan syurga tidak, neraka tidak. Bukan maksud dia bukan duduk dalam syurga tidak, neraka tidak, tapi dia masih dalam tempoh penyiksaan yang begitu panjang. Dalam tempoh penyiksaan yang begitu panjang. Nak minta amal kebajikan dekat siapa? Dekat penghuni syurga. Pergi tanya Sa'ad. Tanya siapa? Tanya Ashabul Shimal yang baru nak melintah masuk. Ada tak kebaikan yang hang buat? Bagi Sa'ad, aku tolong Sa'ad. Kawan tu kena kita kenai. Waktu tu bukan hang buat baik banyak. Ya, banyak kebaikan. Tapi kejahatan juga banyak. Maka menyebabkan aku diazab begitu lama. Lebih lama daripada Ashabul Shimal. Okey.
Ini kita dapat kesimpulan. Dalam kita hadir di hadapan Ar-Rahman, di sisi Qadhi Rabbul Jalil, di hadapan Hakim yang paling adil, yakni Allah Ta'ala, kita akan dalam keadaan berbaris-baris, kata Allah, berbondong-bondong. Dalam kita berhadapan dengan Allah 120 barisan, maka hanya 3 barisan saja yang beriman. Dalam 3 barisan yang beriman itu, Allah bahagikan pula kepada 4 golongan. Pertama, golongan bighairi hisab atau golongan muqarrabin. Yang kedua, golongan ashabul yamin. Yang ketiga, golongan ashabul shimal. Dan yang keempat disebut ashabul a'raf. Allahu Akbar. Kalau ditanyalah kepada kita hari ini, mana satu golongankah tempat aku, ya Allah? Ini menyebabkan para sahabat menangis. Diceritakan ketika mana dibacakan hadis ini kepada sahabat-sahabat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada mereka jatuh pingsan. Takut nak duduk tang mana, walhal mereka sedang duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu halaqah, di dalam satu kumpulan, ikut perbuatan Nabi, ikut percakapan Nabi, beriman dengan Nabi secara berbayar di hadapan. Itu pun menangis sampai pingsan, bimbang kalau mereka tergolong di antara golongan yang keempat atau golongan yang ketiga. Apatah kita yang kita langsung tak tahu sama ada kita nak termasuk dalam 3 golongan yang selepas dibahagi daripada 120 golongan. Ini kata Allah, kamu akan datang kepada aku. Kamu membaca tulisan sehuruf demi sehuruf. Itu yang disebutkan kitab yang dibawa datang tu, kita kena baca tiap-tiap satu huruf, tak tinggal. Kalau di dunia hari ni kita membaca boleh sambil menipu. Yang ni tak payah baca lah. Yang ni tak penting. Yang ni tak usah baca. Okey, kita boleh menipu. Sebab sifat manusia suka menipu. Tapi di hadapan Allah, kata Allah tak tinggal. Setiap satu huruf, setiap satu perkataan, setiap satu barisan, semua kena baca tu. Dia kata harfan harfa. Tak tinggal walaupun satu perkataan. Sebab itulah yang Allah Ta'ala sebut. Mereka maki nak. Ya wailah tanah, habislah kita. Lingkuplah kita. Kalau bahasa kita, pakailah aku. Habislah aku. Ni buku apa ni? Mali hadzal kitab. Buku apa ni? Ya Allah. La yughadiru saghiratan wala kabira. Tak tinggal langsung ni. Semua dia catat ambil. Satu pun dia tak tinggal. Kita ni tahu sebab tu lah. Kita kata kita ni kena bermuhasabah diri pada hari pertama kita akil baligh. Kita kena wajib bermuhasabah diri sebab dah pun bermula tulisan para malaikat sedang menulis pada tulisan yang pertama pada hari pertama kita akil baligh. Tapi kita tahu, kita berpegang kepada satu hadis Nabi. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, dia ibaratkan seperti tidak ada dosa. Bertaubatlah. Bertaubat sama-sama. Termasuklah diri saya sendiri. Selalulah bertaubat kepada Allah. Tapi kita ni lalai, lalai. Dalam kita buat baik, kita selit-selit juga dengan benda-benda yang lara. Dalam kita beramal soleh, kita juga buat maksiat. Bimbang kita tergolong di antara golongan ketiga dan keempat. InsyaAllah ta'ala sama-samalah kita memperbaiki amal kita dengan sebaik mungkin. Dan kata Allah Ta'ala lagi, kamu ditanyakan. Kamu akan ditanyakan tentang apa yang telah kamu perbuat, sama ada secara terang atau secara rahsia. Kamu akan dipersoalkan. Kamu akan ditanya secara terang atau secara rahsia. Dosa yang kita buat yang nampak jelas dan dosa yang tak nampak, yang selalu kita bawa. Rasulullah ajak kita apabila selesai kamu membaca tahiyat akhir, jangan kamu tergesa-gesa memberi salam. Ikutilah dengan satu lagi doa. Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ma qaddamtu, dosa-dosa yang aku nampak, yang aku tahu aku buat dosa. Wa ma asrartu, dosa yang aku tak nampak, dosa yang aku tak tahu aku buat dosa. Dosa yang rahsia, dosa yang jelas. Dosa yang jelas di mata, dosa yang tak jelas di mata, tak tahu rupa-rupanya benda tu salah. Wa ma'alantu, yang memang aku buat,
Aku saja nak buat. Dan aku tak sengaja, tapi aku terbuat. Rupanya benda tu dah jadi dosa. Inilah yang disebut oleh Rasulullah. Minta. Kalau kata kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, 5 kali kita bawa. Kalau kita bawa dengan perkara solat-solat sunat, selitkan dengan solat-solat sunat. Bagi tahu ke Allah, kita ni sebab selalu buat dosa. Selalu sedap. Selalu dalam keadaan kita tidak sedar kita melakukan dosa. Buatlah. Baca doa ni. Hanya itulah senjata kita yang kita ada. Sebab apa, di mana kita akan baca dosa-dosa yang kita buat. Hari ni orang mungkin tak nampak. Hari ni orang mungkin tak nampak. Sesuatu yang terletik di hati kita, manis di mulut. Orang kata muka manis, tapi dalam perut duduk hampuk muka hang lah. Tengok kita senyum tu, rupa-rupanya macam tu lah. Ya, esok ni kita bacalah. Di dunia kita terlepas. Kemudian lagi kata Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari itu orang-orang yang bertakwa dihimpunkan di hadapan Ar-Rahman sebagai tamu. Ya Allah, diraikan sebagai tetamu, sementara orang-orang yang berdosa dihalau ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Bagi kamu janji balasan kebaikan dan janji balasan siksa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, golongan bighairi hisab, golongan ashabul yamin akan datang kepada Ar-Rahman sebagai tetamu. Tetamu yang dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetamu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan diraikan kedatangan mereka, yang akan memasuki syurga bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriringan dengan para sahabat yang kita rindui kisah-kisah mereka bersama dengan ummul mukminin, wanita-wanita solehah, wanita-wanita syuhada. Kita akan dapat bersama-sama dengan mereka. Anda kita tergolong di kalangan orang-orang yang muttaqin, akan menjadi tetamu-tetamu VVIP Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu firman Allah. Sementara orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang berdosa, tak boleh hampir, dihalau ke jahanam. Yang mana kita dah ceritakan tentang sifat-sifat jahanam. Bagaimana manusia itu dihalau ke jahanam itu seperti mana binatang-binatang ternakan dibawa dengan menggunakan cemeti-cemeti daripada neraka. Lalu dipalu, dipukul, dihantar, dilemparkan ke dalam neraka. Beberapa hukup duduk. Satu hukup 80 tahun, bertambah lagi 80 tahun, tambah lagi 80 tahun. Sedangkan sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Ya Allah, bolehkah kami menahan, ya Allah, kesakitan ini? Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata Allah lagi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang dapat menyamai aku. Kita sebut di dalam selepas solat kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, tidak ada selain yang sekutu dengannya. Itu Nabi kata, lepas sembahyang baca ni. Sekali baca, 10 kejahatan dihapuskan, 10 kebajikan diganti. Baca 10 kali dapat 100. Selagi baca pula. Dan dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, beramallah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadikanlah ia sebagai amalan zikir kamu sehari 100 kali. Nescaya pada setiap bacaan kamu itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu untuk tempoh sehari itu, untuk tempoh 24 jam. Kita bawa 10, kalau 5 kali dapat 50. Kalau kita bawa 100, kita dapat 1000. 1000 itu akan dapat mengkifaratkan dosa kita selama tempoh 24 jam yang kita buat. Kita tak buat apa. Lidah nak kata tak payah bermodal pun. Tak payah bermodal pun. Sebab Allah mengaku, aku ni Tuhan, tak ada benda dah yang sama dengan aku. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada benda dah perumpamaan dengan aku. Jadi hampa jangan ambil benda lain untuk jadikan tempat minta pertolongan. Jangan ambil benda lain yang selain daripada aku untuk kamu jadikan Tuhan untuk kamu sembah. Jangan kamu ambil selain daripada aku untuk kamu mengadu hal kepada tentang susah payah kamu. Mintalah kepada aku Tuhanmu.
Nah, cuma kita tahu permohonan kita itu kadang-kadang tertangguh kerana sesungguhnya Ar-Rahman ini bersifat Maha mengetahui Al-Khabir. Aku tak boleh bagi tak sesuai. Hang tanggung, hang kena ambil benda ni. Kifarat dosamu. Dosa kita banyak. Nah, awaklah tak sembuh-sembuh lagi sakitku ini, ya Allah. Dosamu banyak, wahai anak Adam. Maka aku kifaratkan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kalau kita boleh dengar pujuk hati kita. Aku dosa banyak. Sebab tu Allah Ta'ala masih lagi memperhitungkan aku, mengkifaratkan dosaku. Maka tanggunglah dahulu permasalahan yang bersifat sementara ini daripada kita nak menghadap satu masalah yang lebih kekal di sana. Tidak ada yang mempunyai kuasa seperti yang kupunyai. Dia kata. Minta dekat aku. Tak ada siapa yang ada kuasa macam aku ada. Nah, kuasa kun fayakun ni tak ada siapa yang ada. Hanya aku ada. Sesiapa yang berpuasa pada waktunya dengan hati yang ikhlas, maka aku akan berikan kepadanya kesempatan berbuka dengan bekas-bekasku. Masya Allah. Sesiapa yang berpuasa pada waktunya. Okey, apa dia yang berpuasa pada waktunya? Waktu bila kita diwajibkan berpuasa? Wajib kepada seluruh umat manusia, lelaki dan perempuan yang mukallaf diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat terdahulu untuk menyukat ketakwaan kamu. Baik, kita tahu kewajipan waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita berpuasa adalah Ramadan. Nah, bulan Ramadan kata Allah. Barang siapa di kalangan kamu yang berpuasa pada waktunya. Adakah waktu-waktu sunat itu bukan waktunya? Ada. Waktu sunat itu adalah bonus. Nah, kita dapat gaji bulanan. Kemudian kalau kita kerja lebih, kita adalah OT, allowance lebih. Kita dapat. Begitu juga dengan puasa wajib berserta dengan puasa sunat. Kita dah dapat satu bonus besar daripada Allah. Iaitu datang melalui Ramadan. Kemudian kita ikuti satu lagi dengan puasa-puasa sunat. Tak kira lah kita ambil Isnin Khamis ke, kita ambil hari-hari Ashura, kita ambil hari Arafah, kita ambil hari-hari Bait, hari-hari putih. Tak kisahlah waktu bila yang kita ambil. Tapi itu dianggap sebagai saham. Saham. Kita main di dunia saham dengan Allah. Kita berjual beli dengan Allah di dunia. Kita akan dapat lava. Lava dia ni keuntungan yang akan kita peroleh di akhirat dengan amalan-amalan sunat. Apa yang akan Allah Ta'ala bagi? Kata Allah, kamu akan berpeluang berbuka puasa. Berbuka puasa dengan bekas-bekasku. Masya Allah. Tak dapat nak dibayangkan bagaimanakah berbuka puasa dengan bekas-bekas dia. Mungkin menggunakan bijana, mungkin menggunakan makanan-makanan daripada Allah, mungkin menggunakan minuman-minuman daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam, tak dapat saya nak ceritakan rahsia Allah amat besar. Pada ayat ini terkandung makna tersurat dan tersirat seperti mana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Ja'far At-Tayyar syahid fi sabilillah, kedua-dua tangan Sayyidina Ja'far At-Tayyar itu dipotong kudung kedua-dua belah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati berlakunya bulan Ramadan. Dia berbuka puasa di dalam syurga. Tak tahu macam mana dia berbuka puasa di sana. Ketika di dunia tak sempat berbuka sebab syahid. Waktu dekat-dekat nak berbuka puasa. Dia syahid waktu dekat-dekat nak buka puasa. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Ja'far At-Tayyar berbuka puasa di dalam syurga. Digantikan kedua-dua tangannya dengan sayap yang berwarna hijau. Dia terbang naik ke syurga. Masya Allah. Ini golongan muqarrabin. Nak jumpa ada dengan Ja'far At-Tayyar, insyaAllah. InsyaAllah kita boleh jumpa dengan satu sahabat. Sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam dah pun berbuka puasa di syurga dengan bekas-bekas Allah, iaitu yang terus istiqamah di atas puasanya walaupun di medan perang. Di medan perang terus berpuasa. Kita ni apalah yang kita perang, silap sikit saja tak berpuasa. Masuk Ramadan mainlah penyakit macam-macam.
Ada juga kedai-kedai yang ingkar menyediakan sajian-sajian untuk dijual kepada orang yang tidak berpuasa. Samalah. Sama lara dia dapat. Mungkin tuan kedai itu puasa. Tapi dia menjual kepada orang yang tak berpuasa. Dosa sama banyak. Dosa sama banyak. Juallah pada waktu yang ditetapkan. Yang ni dah perkara paling banyak yang berlaku pada zaman hari ni. Melampau-lampau. Ni disebut dalam Al-Quran. Golongan taghin. Golongan yang melampau. Dan dia kata kepada sesiapa yang menghabiskan malamnya dengan solat. Maka dia kata, sesiapa yang menghabiskan malamnya dengan solat, maka ia akan memperoleh kedudukan daripada kedudukanku. Duduk dekat dengan aku. Diceritakan solat malam itu adalah solat yang menghampirkan diri kita dengan Allah. Dan sehingga kan ada sebahagian daripada hadis Rasulullah mengatakan, pada sepertiga malam itu Allah Ta'ala akan turun pada langit pertama. Langit dunia, maaf. Dan ada pula golongan-golongan yang menyesatkan umat ni kata Allah Ta'ala tu tak bertempat ni dah turun main pada langit dunia pula. Macam mana dia duduk kepada langit dunia. Dia nak istilah dekatnya Allah tu dengan kita. Kenapa begitu dekat pada sepertiga malam ini? Untuk mendengar rayuan kita. Untuk mendengar permohonan kita. Untuk mendengar tangisan kita. Lantas diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Kalau kata doa itu perlu dimakbulkan, maka diistajabkan. Diistajibkan doa. Kalau doa itu tak perlu dimakbulkan, maka ditangguhkan terlebih dahulu. Memohon keampunan kita pada Allah ketika itu, Allah mendengar, dosa akan diampunkan. Kerana Allah itu dekat. Dekat dengan kedudukanku. Dan sesiapa yang memelihara matanya daripada melihat yang ku haramkan, selamatlah ia daripada nerakaku. Ni pandangan mata, pandangan mata. Kita kena jaga pandangan mata pada pandangan yang haram. Yang tak boleh tengok, kita tengok. Yang ni lah fitrah paling besar. TV, dia ada dalam rumah. Kita tengok pada perbuatan-perbuatan haram. Sepatutnya benda tu tak boleh tengok, kita tengok. Okey, terus tengok TV, tengok handphone pun berlambak. Tengok pada bahagian-bahagian yang haram. Inilah bila mai membicarakan tentang pandangan yang haram ni, nak sebut kita ni nak berbuah ashabul mana yamin, pakai yamin buat aku filpi ashabul shimal. Bila masuk main pandangan mata, nak buat sorok tak mana, kalau pakai cermin mata gelap, dia tengok dalam kegelapan. Di sebalik kegelapan tu dia pandang. Yang ni kena jaga pada pandangan mata. Begitu juga dengan pendengaran. Tapi kalau pandai jaga, selamatlah ia daripada nerakaku. Boleh tengok sekali pandang dah. Tahu dah. Kita pandang, maksiat. Jangan tengok dah. Yang ni lagi seronok. Lagi nak tengok. Lagi tak boleh. Lagi nak tengok. Lagi tak boleh. Lagi nak tengok. Jadi dia kata, tak selamatlah dia daripada nerakaku. Oleh itu, kenalilah aku. Ma'rifatullah, kata Allah. Hamba kena kenal aku. Hamba kena kenal aku. Kita kenali Allah melalui mana? Kita kenali Allah melalui pelajaran usuluddin atau pelajaran tauhid atau ilmu hakikat. Kena kenal Allah. Macam mana Allah ni? Bukan kenal rupa bentuk dia. Yang tu haram. Tak boleh kenal. Sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sifat-sifat kasih sayang Allah. Kita kena kenal Allah Ta'ala itu yang telah memberi segala kesenangan kepada kita. Akulah yang memberi kesenangan. Oleh itu bersyukurlah kepadaku. Aku yang tukang bagi. Segala kesenangan yang kita perolehi hari ini, Allah yang bagi. Allah bagi banyak. Banyak sangat-sangat kepada kita. Akulah yang memelihara. Oleh itu peliharalah hak-hakku. Apa hak Allah kepada kita? Apa hak Allah yang ada kepada kita? Apa yang Allah Ta'ala suruh buat tu, itulah hak dia. Allah Ta'ala ni dia suruh kita buat baik, tinggal buat jahat. Itu hak dia, jaga. Ini hak Allah. Aku kena jaga. Perkara tu aku tak boleh buat. Allah larang. Hak Allah, segala perintah dia, segala kewajipan, itu hak Allah. Kita kena buat. Jaga. Jangan sampai kita tergelincir ke lembah maksiat. Akulah si penolong. Oleh itu, tolonglah aku. Masya Allah. Pasal apa dia minta tolong di sini?
Kenapa? Adakah Allah itu memerlukan pertolongan? Tidak. Tidak, inilah dikatakan kata-kata majas. Kata-kata kiasan. Aku ni duk tolong hampa. Sentiasa tolong hampa. Jadi hampa kena tolong diri hampa sendiri. Untuk aku masuk ke dalam syurga. Itu maksudnya. Bukan, kita kena buat baik ni. Kita kena tolong Allah Ta'ala ni. Sekali Allah Ta'ala sedih. Tak. Punya pasal hampa lah. Aku dah habaq dah. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi hampa nak buat juga. Yang tu hampa punya pasal lah. Nah, tapi dia kata, tolonglah aku ni. Maksud dia, hampa buat baik. Aku nak masuk hampa dalam syurga. Nah, buat baik. Cari kebaikan terlalu banyak. Seperti mana banyaknya kejahatan, begitu juga banyaknya kebaikan. Buat kebaikan demi kebaikan untuk meletakkan diri kamu sebagai orang soleh. Nah, kalau tak dapat diri soleh pun dapat muqarrab. Dapat dua tu. Mungkin kalau ashabul shimal dengan ashabul roh ni kita tak mau. Tapi daripada kita termasuk daripada 117 golongan tu, tak apalah masuk hak 4 ni. Jangan duk tak apalah no. Kita ni pasal jahat. Jadilah. Tak apalah kot. Tak apalah. Tak apalah dah. Dan dia kata minta ampun dekat aku. Minta tolong dekat aku. Minta ampun dekat aku. Aku tolong hampa. Aku sentiasa menolong. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Fa ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Allahu waliyul ladzi amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan sentiasa menjadi pelindung kamu. Allah lah sentiasa menjadi penolong kamu. Minta tolong dekat dia. Dia akan keluarkan kamu daripada minadh dhulumat, daripada kegelapan dosa, ilan nur, kepada cahaya keimanan. Minta tolong kat dia. Kalau rasa buntu dalam pemikiran kita, cari Allah. Minta tolong ke Allah. Kalau rasa resah dalam dosa kita yang banyak, minta tolong pada Allah. Tenangkanlah jiwaku. Jadi dia kata, minta ampun dekat aku. Dia kata, minta ampunlah padaku. Akulah tujuanmu. Allah maksudi. Antal maksudi. Allah adalah tujuan kita. Oleh itu, arahkanlah perjalananmu kepadaku. Tukar. Kalau hari ini kita berjalan mengejar dunia, semata-mata untuk dunia, kita bekerja untuk dunia, kita buat apa-apa kebaikan untuk dunia, kita bersolat untuk dunia supaya orang puji kita, bagus. Kita buat yang tu supaya orang puji. Itu semua atas tujuan dunia. Atas segala tujuan dunia itu, tukar balik arah. Buatlah atas tujuan untuk menuju kepada Allah. Ini bekalan untuk aku ke sana. Aku buat yang ni tak apa. Orang tak puji pun tak apa. Tak rebah bila dikeji. Dan tak megah bila dipuji. Itu orang ikhlas. Kita nak cari siapa? Kita nak cari pandangan Allah. Kita nak cari pujian Allah. Sebab kita nak kembali kepadanya. Akulah yang maha memberi. Oleh itu, mohonlah kepadaku. Kita tahu. Dia maha memberi. Mintalah dekat dia. Jangan minta kat orang lain. Akulah yang patut kamu sembah. Maka sembahlah. Menyembahlah kamu kepadaku. Akulah yang maha tahu. Dari itu waspadalah dan hati-hatilah kamu terhadapku. Aku yang layak disembah. Aku yang maha tahu. Hampa jaga-jaga, berhati-hati. Apa juga perbuatan yang kamu lakukan, sama ada secara terang atau tersembunyi, secara nyata atau secara rahsia, orang nampak atau orang tak nampak. Semua tu aku al-khabir, kata Allah. Al-Alim, aku maha tahu. Berwaspada ketika mana kita nak melakukan kejahatan, waktu tak ada siapa tengok. Tak apa kot. Tak ada orang, tak apa. Kan tak ada siapa tengok ni, buat kan? Jangan lupa. Jangan lupa. Ada satu zat yang sentiasa memerhati. Berwaspadalah kita di dalam setiap tingkah laku kita. Berwaspadalah kita pada setiap perbuatan kita. Berwaspadalah kita pada setiap perkataan kita. Kita nak menghantar ke orang. Ada 2 orang, 3 orang. Tengok-tengok dia lagi. Tengok biji mata kita meliak saja. Duk pandang kiri kanan. Kita tak sedar ke ketika itu ada hadirnya satu zat yang sentiasa ada dengan kita. Kewujudan satu zat yang tak pernah lalai. Kita lupa. Mungkin di kalangan kita ada seorang bagi tahu. Jangan lupa. Allah ada. Terbantuk terus lah. Tak jadilah. Pasal apa? Takut lah.
Allah ada. Nah, berwaspadalah kita. Inilah nasihat Allah Taala yang ke-24 untuk kita amalkan bersama. Kita tahu di antara nasihat-nasihat ini berulang-ulang kali diulang oleh Allah Taala, sama ada dalam Al-Quran ataupun berulang-ulang kali diulangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Tapi tak rugi untuk kita terus mendengar. Nah, tak rugi untuk kita terus ikut beramal dengannya, kerana sesungguhnya manusia itu cepat lupa. Baik, wallahu alam. Habis selesai hadis kita hari ini, insya-Allah. Kalaulah Allah Taala izinkan, minggu depan kita akan sambung hadis yang ke-25, insya-Allah taala. Baik, sebelum tu ada persoalan kah? Kita buka soalan Boleh sahabat-sahabat bertanya? Sunyi sepi je, pergi mana ni? Pergi mana semua ni, sunyi sepi je je. Muka pun tak nampak. Okey, boleh buka mute nak tengok lah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mira. Mira nak tanya soalan pasal cari sikit lah tajuk sana. Ya, ya, insyaAllah. InsyaAllah. Duit kita jumpa duit ni. Kalau Okey. kita jumpa duit mana kita berjalan, apa yang pertama kita kena buat dulu? Jadi apa seterusnya kita nak buat dengan duit? Okey, baik. Terima kasih Mirana. Berkenaan dengan duit jumpa no. Duit jumpa ni, dia kalau kita tinggal orang lain nanti ambil. Orang lain kan ambil. Kena yang jumpa tu si jahil, dia ambil masuk poket. Okey? Okey, kita yang alim. Alim lah sangat konon, kan? Kita tahu. Kita tahu. Benda jumpa ni bukan hak milik kita. Kalau kita ambil masuk poket, dia jadi haram. Jadi kita boleh kutip dia tu masukkan dalam tabung. Sama ada tabung kebajikan atau tabung masjid, kita bubuh terus. Jadi jangan kita biar pilah, tak maulah, tak berani, tak mau ambil. Kita bimbang ketika mana kita mengabaikan duit tu, jumpa duit itu kepada si jahil akan ambil, bubuh dalam poket dia. Dia yang akan disabitkan sebagai pencuri. Sebab dia tak tahu. Kita yang tahu, kita ambil. Kita boleh kumpul, mungkin kalau sekupang dua kupang tu himpun. Ini suami kita nak pergi ke masjid sembahyang Jumaat ke, anak lah pergi bubuh lah dalam tu. Dia tanya dia apa ni, dia jumpa, dia kutip. Ya boleh. Jadi itu tindakan yang terbaik. Kalau kita tak berani, tak malah. Orang tua-tua kata, ini bukan Rasulullah kata, orang tua-tua kata, kalau kata jumpa duit RM10, kalau ambil hilang 100, kita pun tak berani lah nak tumpang dulu dalam poket. Atau mungkin kita bimbang, saat lagi takut terguna kot. Kita mungkin bimbang macam tu. Jadi maka itu lebih baik dibiarkan. Kalau kita nak pilih mana lebih afdal, ambil, simpan dan cari tabung kebajikan, itu lebih baik. Baik, wallahu alam. Jadi duit tu tak boleh sedekah pada orang ya Ustazah? Ya, jangan sedekah ke orang. Memang tak boleh sedekah pada orang Tak boleh. Dia bukan dia untuk disedekahkan. Okey. Boleh Mira? Assalamualaikum. Kesalam warahmatullahi. Ya. Ada soalan lagi? Assalamualaikum Kak Ana. Hari ni baru nampak Kak Ana. Selalu tak terlintas di skrin saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Ji nak tanya soalan kat Ustazah kan. Selalunya lepas kita solat tahajud kan. Dekat sekat ni. Siapa yang cakap ni? Selalu kita solat tahajud, lepas tu kalau nak tunggu subuh kan, kita ada duduk. Kadang-kadang tu, kalau nak tunggu subuh ni kadang-kadang nak terlena, nak elak pada lena tu buka lah apa tengok kuliah ke apa kan. Tapi kadang-kadang dalam duk tengok kuliah tu dia jadi mamai tau Ustazah.
Mamai macam kata apa lena tak lena. Jadi tak tahu kita ni lena ke tak lena. Jadi nak tahu wuduk kita tu ada lagi ke tak. Sebab kadang-kadang tapi telinga tu macam dengar tak dengar macam mana. Tapi nak kata sah wuduk atau tak yang tu je nak tahu satu. Kan bukan tak boleh nak bangkit. Orang kata senang kita pergi ambil wuduk lain lah senang kan. Tapi Ji ni tak sihat tu Ustazah. Kadang-kadang nak pergi toilet pun rasa macam susah kan kita tak sihat. Jadi kalau dia ambil pendekatan macam ni lah, rasa masih duk dengar lagi. Ni bukan kata lena tu tapi macam kata apa, mamai yang kata Ustazah. Jadi dia ambil pendekatan kata wuduk dia tu sah lagi lah. Jadi dia solat. Dia nak tanya Ustazah sama ada batal ke tak wuduk tu dalam keadaan kita macam mamai, mamun yang kata kan. Macam tu lah. Terima kasih Nazrana. Baik, terima kasih Ji yang bertanya. Okey, kita dalam keadaan wuduk dan sedap tak sedap. Sedap tak sedap. Katanya mungkin kelayang saat kan. Saat lagi mai balik, saat lagi DP, saat lagi mai balik. Okey, itu tidak dinamakan hilang akal. Selagi tidak dinamakan hilang akal, dia bukan tidur. Nah, nak kata lena, dia dah dengar. Nak kata dengar, dia tahu apa nak dengar. Orang tu suka panggil terlayang. Terlayang sat. Tapi dia dengar lagi dah. Ada di hujung-hujung telinga. Apa yang berlaku kepada status wuduk tu? InsyaAllah wuduk tak batal. Wuduk tu masih sah. Dan boleh digunakan lagi. Okey, baik Ji. Okey, ada soalan lain? Ustazah. Ya. Posisi duduk tu macam mana Ustazah? Kalau katakan ni Ji ni. Ji besar pula. Tak besar. Tak, kalau macam posisi duduk macam Ji kata tadi kan, dia kata terlayang tak terlayang. Posisi maksudnya tetap papan punggung ke ataupun dia macam tu je. Okey, posisi duduk posisi duduk antara terlayang tak apa. Selagi tak hilang akal. Maka posisi duduk itu tak memberi apa-apa kesan. Walaupun mungkinlah dia sambil dengar, sambil baring di atas tangan sebelah ke, macam Rasulullah duduk tu kan. Maka tidak mengapa selagi dia tidak hilang akal, tidak hilang waras. Maksudnya selagi dia tak lena sungguh. Kalau sebab Ji bagi kita masalah dia tadi, antara dengar tak dengar kan. Duduk pun tak tahulah, kadang-kadang ni mungkin kita sambil mengirin ke, sambil menerap ke kan. Tersengguk. Tu panggil nama tersengguk. Bukan lena betul pun kan. Jadi posisi duduk itu tidak memberi kesan pada kita punya wuduk, insya-Allah taala. Okey. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Okey, kata ada apa, saya sudah dulu dah. InsyaAllah hari ni dengan izin Allah Ta'ala, saya dengan anak nak pergi ke Mahat Tahfiz untuk hantar sedikit bekalan dan barang-barang keperluan yang mana ukhwah muslimah hantar kepada saya. Yang ni tak boleh post, yang ni tak boleh main. Pasal besar-besar lah. Jadi saya nak pergi hantar kat mereka sendiri. Jadi adalah 2-3 orang anak yatim. Saya minta mereka tolong doakan untuk ukhwah muslimah agar bahagia dunia akhirat, tergolong di kalangan ashabul shimal. Jadi golongan mana ni? Kanan ke kiri? Kanan lah, jadi golongan kanan, insya-Allah taala doakan perjalanan kami sampai. Baru sudah ambil surat polis insya-Allah saya akan ke sana hantar bekalan. Baik, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب جهنم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih Ustazah.